Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Imam seluruh dan kuasa pimpinan masyarakat setempat, Tuan Haji, Puan-puan Haji, ibu bapak-bapak, saudara-saudari, namun pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjaga rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Malam ni Allah beri kekuatan, taufik kepada kita, dapat kita duduk sekejap sebentar dan tunggu waktu isyak dalam satu tempat yang Nabi namakan dia sebagai taman syurga. Dan tentu apa yang Nabi cakap itu dia tak lahir daripada nafsunya, melainkan Allah yang suruh Nabi cakap. Jadi bila Nabi kata majlis ilmu itu adalah taman syurga, mestilah ada sebabnya. Tamannya kerana orang yang berada dalam majlis ilmu itu, insya-Allah dia merupakan orang yang akan masuk syurga di atas kedudukan dia itu syahid kalau dia mati. Kita bila bercakap tentang syahid dunia wal akhirah, syahid di medan perang, dinamakan syahid itu bukan mesti mati masa perang. Pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, dia sebut orang yang mati syahid di perang ini sama ada dia mati ketika perjalanan tapi medan perang, mati dia tak ada perang, syahid. Ataupun dia mati tengah perang, itulah jelas syahid. Ataupun dia mati ketika dia perjalanan pulang daripada medan perang, mati dia, maka dia juga syahid. Dan syahid ini semua orang tahulah tempat dia adalah di syurga. Kata kat syurga, dia hidup pula. Inda rabbihim yurzaku, Allah bagi rezeki yang pada dia hidup. Rezeki ini maknanya apa? Allah letak dalam perut burung yang berwarna hijau, kata Nabi, dan burung itu terbang lepas dalam syurga, tak ada masuk lagi. Tapi sebab burung ini burung syurga, dia bolehlah masuk. Jadi kita tumpang burung tadi masuk dalam burung yang boleh tengok syurga. Hebatnya orang yang jadi begitu juga orang yang datang mengambil ilmu, maka dia, kalau perjalanan dia datang dan ini mati dia tengah jalan, maka dia syahid. Mati ketika sedang menuntut ilmu, syahid. Mati selepas habis dia nak balik rumah, mati syahid juga. Jadi sebab itu Nabi kata orang
Sebab orang yang mati dalam keadaan itu, maka dia ahli syurga. Itu pun kadang-kadang kita tak nak untuk keluar. Tapi orang angkat senjata dan tentulah susah, dan cakap boleh senang. Apa tak dengar lagi dulu, jangan. Saya masa orang antara Hizbullah itu masa dulu dengan Israel dengan 33 hari yang akhirnya Israel berkuasa unggul daripada bumi. Lepas saya datang cuma tidur di Syria, pagi masuk Lebanon, nanti petang keluar, besok masuk lagi. Jadi akan kepala dan bom dengan senjata mula-mula dengar tu memang tak tahu nak cakap. Tapi dah 2-3 hari dengar kenapa dengar tu atas bunyi bom, bunyi machine gun, bunyi macam-macam jet keluar sebagainya. Maka dalam keadaan aman ini patutnya kita lebih mudah nak cari syahid dengan datang dalam Islam sekarang. Alhamdulillah kita tunggu sekejap, alhamdulillah sampai Syam. Kita isi dengan suatu benda yang mudah-mudahan jadi manfaat untuk kehidupan kita akan dunia, lebih lagi untuk bekalan kita bawa kehidupan kita. Saya kira kita masih membicarakan tentang bab yang ke-8. Saya kira masih pada pasal 2. Sebab bulan depan saya tak tahu. Dia nak mungkin. Jadi pasal 2 lah syariat itu kita tak nak baca. Sebab nanti bunyi Arab. Dia baca bunyi Arab, hadis baca bunyi syariat, Ramli baca langsung tak bunyi. Jadi masuk terus dalam pasal 2. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengatakan kalau tekanan sakaratul maut yang sangat menyakitkan saja juga menimpa para nabi dan orang yang bertakwa, lalu macam mana dengan orang yang selama hidupnya tak mau ingat mati dan tak mau mempersiapkan diri? Pengarang kata, kalau orang bertakwa, para nabi, para rasul pun berasa sakit nak mati, tak terasa takut ke kita yang bukan nabi dan bukan rasul? Tak pasal takut kan? Ini persoalan dia. Firman Allah Ta'ala, Qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. Katakanlah berita itu adalah berita yang benar yang kamu berpaling daripadanya. Maksudnya ialah berita tentang kematian. Benar, sakaratul maut itu betul. Jangan tunggu Pak Imam sebut lepas kita dah masuk kubur. Tak guna. Memang Pak Imam sebut, Muhammad bin Dollah, sesungguhnya mati itu benar. Ya memang benar dah mati. Pak Imam yang belum mati. Sedapnya besar ke orang mati. Kita tengok kadang-kadang kelakar tu kelakar dengan Pak Imam Majid Tarkib. Muhammad bin Dollah, sesungguhnya mati itu benar. Memang betul kan dia mati, Muhammad bin Dollah. Pak Imam tu belum mati dah. Dia pun jawab, memang betul, aku dah mati. Kau bila ke mana? Sebenarnya ternyata Al-Qim itu kalau kita tengok pada wording dia, dia bukan untuk orang dalam kubur, dia untuk orang atas. Sebab tu dia kata mati itu benar. Apakah perlu beritahu kepada orang dah mati itu benar? Orang tu dah mati. Wah, mati itu benar. Tak payah bagi tahu dia sudah mati. Seksa kubur itu benar, tak payah beritahu dia dalam kubur dah. Dan malaikat muka nakir itu benar. Kejap lagi datang, dia nampak dah terjauh dah dulu lah. Tunggu je orang terakhir tinggal, mari selalu malaikat. Dah nampak bayangan. Jadi sebenarnya wording itu adalah untuk orang yang bukan untuk orang yang. Menurut ulama dan
dahsyatnya kematian dan tekanan sakratul maut yang juga dialami oleh Nabi mengandungi dua pelajaran bagi manusia. Jadi ulama kata, kenapa Allah bagi Nabi ini sakit nak mati? Sebab apa? Nabi ini kan tak ada dosa, kan? Maksud tak berdosa. Kenapa bagi sakit? Sedangkan sakit itu adalah bentuk menghapuskan dosa bagi orang beriman dan membalas kebaikan yang dibuat oleh orang kafir, menyebabkan orang kafir yang baik pada dunia ini mati dia ringan. Sebab apa? Balasan daripada kebaikan. Tapi bagi orang Islam, orang beriman, sakit itu kerana kafarah, nak hapuskan sisa-sisa dosa ada. Dia beza. Orang kafir yang baik mati tak sakit sebab Allah balas siap-siap. Ada pun orang yang beriman, sakitnya itu mati dengan sebab nak hapuskan dosa. Tapi persoalannya Nabi itu tak berdosa. Maksud tak berdosa, dipelihara dosa oleh Allah Ta'ala. Allah pelihara dosa daripada dosa. Tiba-tiba mati itu sakit. Jadi apa pengajaran dia? Yang pertama, supaya mereka tahu betapa sakitnya kematian dan ia bersifat sangat rahsia sekali. Yang pertama sekali, nak cerita betapa sakitnya mati. Sampai Nabi pun yang tak ada dosa, yang amalan dia banyak, yang tak pernah lalai daripada Allah, yang sentiasa takut pada Allah, kan? Pun rasa takut mati, belum masa sakit mati. Bayangkan kita yang bukan Nabi. Itu pengajaran yang pertama. Cuba kita bayang. Yang lazim dilihat orang pada orang lain yang akan meninggal dunia ialah bahawa ia tidak melihat ada gerakan atau tanda-tanda gelisah. Yang selama hari ini kita duk tengok orang mati, duk kata sakit-sakit tapi tak nampak melupa. Kan tak melupa, tak nampak sakit ni melupa. Tak cuba kena pergi tengok melupa. Tiba-tiba mati yang sakit yang digambarkan macam-macam, macam kena tebak di pedang, macam ditarik kapas, kapas yang dilekat di besi yang panas direntak, macam-macam gambaran tu kan. Tiba-tiba kita tengok tak ada pun orang mati melupa. Okey je, kata sekali macam comel. Jadi kenapa macam tu kita tengok? Baik. Ia melihat nyawanya keluar dengan senang, sehingga ia lalu berkesimpulan bahawa kematian adalah sebuah peristiwa yang sederhana kerana ia tidak tahu rasa sakit kematian yang sebenar. Jadi bila dia tengok tak ada apa-apa kan, orang jahat Masya Allah orang kampung balik dalam singlah kampung lah, semayang tak mati senyum ya, jadi dia buat kesimpulan mati ni benda biasa saja. Betul kan? Ini dia nak terangkan sini. Namun ketika diberi kabar bahawa para nabi yang merupakan adalah orang-orang pilihan Allah juga mengalami dahsyatnya kematian, ia pun sedar betapa sesungguhnya kematian itu memang sangat menyakitkan, kecuali yang dirasakan oleh para syuhada yang dibunuh oleh orang kafir di medan perang. Tapi bila kita sebutkan dia jaga-jaga, memang tengok orang tak rasa apa, tak melupa, tak apa kan. Tapi ingat, Nabi sendiri pernah mengisytiharkan sakitnya nama Nabi. Kan dia sebut ketika hampir di penghujung nyawa dia, Nabi ambil tangan celup dalam bekas ayam, lalu dia sapu kat muka, lalu dia kata, Aisyah sakitnya sakarat. Itu Nabi yang cerita. Kalau Nabi yang begitu dekat dengan Allah pun merasakan sakit nak mati, cuba bayangkan kita. Kadang-kadang kita tak boleh bayangkan situ. Macam orang sapu maulud ya. Maulud ni bulan maulud, jadi macam maulud dah ni. Kan? Bagus. Nangis tak nangis? Ada orang datang jumpa saya dalam maulud. Ceramah dia bising dengan saya, Ustaz, malam ni ceramahkan bagi nangis. Kalau suatu ceramah maulud tu nak bagi nangis. Nangis tu bukan boleh bagi-bagi kan. Nangis tu cerita apa-apa. Kalau kita sedih, cerita mati boleh menangis. Nah,
Bukan. Jadi hari ini kita tidak tahu hakikat kecintaan kita kepada Nabi itu macam mana. Kita cuma tahu cinta Nabi, hakikatnya macam mana. Nah, ini yang betul kita perlu muhasabah. Muhasabah kepada kecintaan Nabi kita kepada Nabi. Jangan di orang sambut maulud, kita sambut maulud. Tapi apa tujuan ulama buat dulu sambutan maulud itu sampai dituduh sebagai bid'ah kan? Mesti ada tujuan, takkan senang-senang dia buat benda bid'ah. Tujuannya nak tunjuk cinta pada Nabi. Apakah memadai cinta dengan Nabi itu menangis bila disebut kisah-kisah yang sedih? Ya bagus, kata ulama. Kalau hati kamu tersentuh apabila disebut perihal Nabi, bermakna masih ada rasa cinta kamu kepada Nabi. Nah, masih ada cerita penderitaan Nabi, haibat dia ada rasa, maknanya memang ada rasa cinta dia. Sebut cerita macam ni rasa sedih dia. Tapi kalau sebut penderitaan Nabi, makin laju sedut pokoknya, ini masalah. Ini bukan cinta Nabi. Jadi kerana itu hakikat kecintaan Nabi yang pertama kata ulama adalah merasakan kehadiran Nabi ataupun merasakan kebersamaan dengan Nabi. Itu hakikat kepada cinta pada Nabi. Bila tu punya sayang pada Nabi, nak sebut nama Muhammad pun sampai pingsan. Terbayang Nabi itu ada kat depan muka dia. Kali pertama dia azan setelah kewafatan Nabi. Zaman Abu Bakar dia tak azan, tak balik Madinah. Zaman Umar baru dia balik, azan pertama tu dia pingsan. Sebab apa? Merasakan kebersamaan dengan Nabi. Kita tak rasa kebersamaan dengan Nabi. Kalau kita rasa, dah tentu tak merokok. Jadi orang yang berselawat, yang dengar ceramah sampai nangis-nangis itu baguslah kan? Perempuan lah, terutamanya sensitif kan. Cerita Nabi itu basah habis tisu-tisu, tak cukup dengan tisu, habis dia punya tudung tu lenjut tak yang tak tu lenjut yang orang kena panggil basah habis lah. Lenjut orang panggil antara ke dalam hutan Singapura tu Bukit Lanjang. Kita dah kena guna. Jadi lenjut ni basah lah. Habis tudung-tudung basah, sepuluh tangan basah, menangis ceramah sejam. Daripada mula berceramah tu sentuh hati kita menangis. Tapi saya nak cadangkan kita sama merasakan macam mana agak-agak dalam hati kita ini ada Nabi. Dalam kita menangis mendengar kewafatan Nabi, dalam kita menangis mendengarkan keperitan hidup Nabi, penderitaan Nabi demi untuk menyampaikan iman kepada kita itu kita menangis, maka cuba bayangkan Nabi ada dengan kita. Silap-silap dia juga menangis kerana kita. Kenapa? Kerana yang menangis dengan Nabi wafat itu bulu matanya bulu mata palsu. Nabi kan Allah tak laknat. Kau menangis dengan aku wafat, kau menangis dengan penderitaan aku, tapi kau tak menangis melanggar syariat yang aku bawa. Mana lebih penting? Menangis dengan ceramah Nabi, bulu kening tak ada, cukup habis. Tak ada bulu kening. Akhirnya tulisnya Spencer Doby. Dengan orang ceramah Nabi wafat, nangis tu. Nabi tengok, ya Allah, bulu kening tak ada. Ni harimau kau lah. Jadi kan muhasabah. Muhasabah bukan tak boleh menangis, tapi apa tu memadaikan dengan menangis hanya dengar Nabi wafat
wafat tapi tak menangis langgar syariat Nabi. Allah hantar Nabi itu nak bawa Islam, tiba-tiba kita tolak Islam bila Nabi wafat nangis. Masa hidup lawan suami, tenang suami, sepak suami, buh rengga kat suami. Nah, dekat kat pokok, dekat kat pokok mutan, dia lepas rengga, menggeledi lagi. Tuan-tuan saya ingat cerita lawak antarabangsa tadi. Ini betul yang punya cerita ni. Dia derang dia laki bini dia, datang jumpa saya. Handsome budak lakinya, berkejaya, pakai fashion, masa tu fashion dan sonat, nampak? Pakai seloji cantik lah, bukan jean Levi's 501. No, Levi's Jepun, apa jean Jepun. Apa ada beli jean harga 1,000 selai. Apa barang Levi's 501. Beli kat Bandung pula. Pakai seloji nak Jepun tu, 1,000 lebih selai. Hari muka handsome ya Robin. Marilah. Saya jawab ni. Mari muka spesialnya dapat. Dia kata malu nak cakap. Dia kata panggil anak mak keluar dengan dia semua. Banyak jemaah ni nak mengadu, bini dia depan dia. Muka handsome, ada kerjaya, sekap lagi. Macam mana bini dia boleh dekat dia? Saya kata apa dekat dia? Dia cerita termasuk tuan-tuan sekalian diikat dekat katil, dilepas di sungguh. Saya tak tahu lah bini dia jenis rambutan ke apa. Sebab dia contoh-contoh saya bagi dulu, tuan-tuan jangan ingat lawan antarabangsa. Itu sebahagian daripada ronak-ronak kehidupan. Masa hidup kau dera lagi kau, masa mati nangis. Nah, wajar kan? Jadi sebabnya itu dia kata kenapa Nabi ini pun sakit juga? Sebab setiap orang bila tahu Nabi pun sakit, bermakna kita itu pasti lebih sakit daripada Nabi. Nanti saya akan bawa satu ayat Quran berdasarkan kepada perkisahan Ustaz. Yang keduanya, kenapa Allah bagi Nabi ini sakit mati? Kerana dia kata ada sebahagian orang yang bertanya-tanya, kenapa Nabi dan Rasul yang menjadi kekasih Allah saja mesti harus mengalami dahsyat dan sakitnya kematian seperti itu? Bukankah Allah sanggup menolong, memberi keringanan kepada mereka seperti yang telah diberikan kepada Ibrahim lewat ataupun melalui firman Allah Ta'ala yang maknanya aku akan memudahkan kematianku, kata Allah pada Ibrahim. Jadi timbul persoalan, Allah kan boleh saja tarik kesakitan mati daripada Nabi, tapi kenapa dia biar juga? Kenapa? Contohnya Allah Ta'ala boleh tarik sakit mati daripada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sakit tak mati. Walaupun Nabi Ibrahim dipertontonkan wajah malaikat maut nak cabut nyawa wajah yang penjahat, dia minta dengan Allah. Dia kata, wahai Allah, boleh dah tolong tunjuk kat aku muka malaikat maut ketika nak cabut nyawa orang yang berdosa, orang kafir. Lalu malaikat maut kata, sanggup ke tengok? Dia kata, tak apa. Alah, pusing belakang. Lepas dia jelmakan berat badan dia, dia kata, tak pusing belakang, pusing balik. Tengok-tengok tu pengsan Nabi Ibrahim. Lepas dia sedang, dia kata, kalau macam itulah muka malaikat maut cabut nyawa orang kafir, orang banyak dosa, nescaya orang itu akan mati sebelum dia mati. Tetapi ternyata lepas itu Allah Ta'ala mengurniakan kepada Nabi Ibrahim kemudahan ketika berdepan dengan kematian. Jadi maknanya Allah boleh bagi mudahkan. Persoalannya kenapa Nabi Muhammad SAW sakit, Nabi Musa sakit, Nabi Isa sakit, Nabi-Nabi yang lain sakit masalah apa? Itu ditimbulkan persoalan.
Ya, kenapa? Jawabnya, kan itu. Jawabnya ada 2 batang kayu ni. Ada 2 anak intik yang boleh menetas. Yang mana jantan, yang mana betina. Jawabnya, kan itu. Jawabnya, iaitulah bahawa manusia yang paling berat menerima cobaan di dunia adalah para nabi, dan seterusnya, sebagaimana sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang Nabi kata, asyaddan nasi bala'un al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Itu tak ada kat situ, boleh tulis. Nabi kata, asyaddan nas, sehebat-hebat manusia, bala, menerima ujian daripada Allah. Siapa dia? Al-anbiya, ialah para nabi. Summal amsal, kemudian orang yang ikut Nabi. Fal amsal, dan kemudian orang yang mengikut Nabi. Maknanya, kalau Nabi itu masa dakwahnya dikecam, dihina, dituduh macam-macam, kan? Maka orang yang ikut jalan Nabi akan berdepan dengan situasi yang sama. Tuan-tuan, baca dah sejarah 4 Imam Mazahib. Cubalah balik baca. Cari buku-buku, ya. Terbaiklah sikit, jangan anak-anak tu. Anak-anak tu tak ada cerita apa, dia nak ajak budak tu baca aja. Cuba baca sikit. Imam Abu Hanifah dipaksa untuk mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Akhirnya dia disebat selama 70 rotan kerana dia tak nak tunduk kepada khalifah. Imam Syafi'i, imam kita, pun apa tak baca habis lagi sejarahnya. Kalau orang tunduk mazhab lain, maka cerita imam dia sendiri pun tak habis. Ada cerita Korea paling kali ulang macam tu. Tuan-tuan tahu Imam Syafi'i pernah ditarik di atas padang pasir dengan kaki dan tangan yang terikat, hanya semata-mata tak nak bersekongkol dengan khalifah pada masa itu. Ikat tangan, ikat kaki, berjalan tengah padang pasir. Kita tak nampak. Sebab apa? Sebab turun Nabi. Jadi pendakwah kemudian ini macam itu juga sampai hari kiamat. Kalau dia cakap betul, pastinya dia akan terima dugaan ini. Tapi dia, insya-Allah, Nabi kata, la tatamanna liqa al-adu. Kamu jangan cita-cita nak jumpa dengan musuh, jangan. Mari sini musuh, jangan. Nabi kata jangan ada cita-cita nak jumpa musuh, jangan. Tapi kalau kamu bertembung, jangan lari. Itu sifat pejuang Allah, pejuang agama Allah. Musuh nak cari, tapi kalau berdepan, jangan lari. Ini baru dibugut bunuh, berarti ceramah. Ya bagus kalau terus lihat tengah ceramah dibunuh, itu lagi bagus kan? Syahid kita insya-Allah. Takut. Saya contohnya pendakwah di Papua New Guinea ada seorang. Dia kata saya mau berhenti ceramah kerana orang membunuh saya. Dia cakap pasal Papua New Guinea lah. Saya terjemah tu bahasa Melayu. Lantas bila, kenapa nak berhenti ceramah kerana ada orang bunuh? Biarkan dia nak bunuh, nyawa kita bukan pada dia. Nyawa kita kan pada Allah. Saya pernah ceramah jauh di satu negeri. Saya habis ceramah pukul 12. Mana ada kerja nak tengok tayar kereta? Tak ada kerja. Nah, malam
mustahil longgar sendiri. Mana? Saya tak pernah tengok tuan-tuan terbiar tengok tayang. Saja sesepak-sepak tak kaya pergi lepak. Contoh jatuh satu. Rupanya empat habis. Dilonggarkan. Tuan-tuan bayangkan. Allah tak izinkan. Kalau izin, tak payah kau longgar. Tak payah ketat pun kau lompat. Mati juga. InsyaAllah. Tak takut lah. Tak takut. Pencuri tu kan sanggup mati pajak bumbu, macam sanggup mati kerana nak duit. Kenapa kita tak nak mati kerana Allah? Jadi begitu. Tapi diam-diam saja, jangan cerita dengan rumah kita. Cerita tak ramah itu. Takut sangat dia hilang lagi. Yang hilang lagi itu ganti. Baik. Sekali lagi, jika Allah berkehendak mengakhirkan hidup mereka dengan cobaan yang berat, meskipun dia sanggup meringankan, itu semata-mata adalah untuk mengangkat darjat mereka dan memberikan pahala yang besar sebelum mereka meninggal dunia. Nah, ternyata bila Allah Ta'ala bagi kesakitan nak mati, pertamanya hapus dosa. Sisa-sisa dosa itu ada kan? Sikit-sikit sebelum mati. Malam tadi taubat dah. Tapi bagi tadi ada elok jelek, seongkok ada sikit dosa. Maka sisa-sisa itu nak dihapuskan oleh Allah. Macam mana? Ya, bagi sakit nak mati, maka habis dosa kita. Yang kedua, diberikan kesakitan nak mati itu kerana nak mengangkat darjat seseorang. Angkat darjat. Jadi mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dia adalah seperti Nabi Ibrahim yang dicoba dengan api, atau seperti Nabi Musa yang dicoba dengan rasa takut. Musa takut kat siapa? Kan Fir'aun dah cari dia tampak orang mati. Fir'aun kata hukum bunuh kepada Musa. Sebagai manusia biasa takut juga dia. Dia lari kan? Dia tak lari kan? Dia tunggu Allah suruh lari, baru dia lari. Maknanya dia keluar daripada Fir'aun itu bukan kerana dia, tapi kerana Allah suruh. Kalau dia lari, dah tentu dia akan dihukum. Sebagaimana Nabi Yunus dihukum oleh Allah. Dia dakwah-dakwah, orang kampung dia tolak. Dia tak tahan, dia keluar kampung kan, telan ikan. Kerana Allah Ta'ala kata, aku kan kata jangan keluar. Nabi Yunus keluar. Jadi keluarnya Nabi Musa daripada bumi Mesir bukan kerana pengecut, tapi kerana Allah yang suruh Nabi Musa pergi. Kenapa? Nak matikan Fir'aun di laut. Yang kita Nabi Yunus sendiri kena terjun dalam laut. Dia sampai tepi laut, numpang apa tu? Satu perahu kan, kapal. Akhirnya gelombang kuat. Kapal tak mampu nak tampung, nak stabil kan, kena buat barang atas kapal. Siapa nak terjun kapal? Buat keputusan, undi, kena Nabi Yunus. Tak nak terjun. Akhirnya dimakan ikan. Sebab apa? Allah Ta'ala tegur. Kan aku kata jangan keluar, habis keluar kau. Nabi pergi ke Madinah bukan kerana takut kepada ubutan orang Mekah. Sebab itu Nabi keluar paling akhir. Kan beza kan? Kita tengok ketika Iraq serang Kuwait. Yang pertama serang Kuwait siapa dia? Syekh Sabah, Khalifah. Rakyat lawan Iraq, Khalifah pergi Perancis. Rakyat mampu dia balik cium tanah, dia boleh perintah belah. Ini pemimpin yang tak ikut Islam. Ya. Nabi itu orang terakhir keluar daripada bumi Mekah setelah turun ayat suruh perintah berhijrah pada malam. Padahal Nabi lepas ramai dah kawan-kawan dia, sahabat dia
nak hang tunggu arahan kami berikutnya. Kan macam kita naik Asia, nombor 1 sampai nombor lain 5 naik dulu, nombor lain tunggu panggilan berikutnya. Terima kasih. Jadi begitu. Nabi pergi Madinah bukan kerana takut ugut kan, Allah yang suruh. Jadi begitu keadaan. Jadi jangan kita berhenti, dakwah kita jangan berhenti sehingga Allah yang berhentikan dakwah kita. Apa cara? Mungkin di penjara, ya, mungkin di gang. Mau dah kena gang ni, tapi bukan gambu kan? Tidak, latangan tidak ada. Gambu kulit-kulit tak ada. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Jadi ditakutkan asal takut, atau seperti Nabi Isa yang dicoba dengan gurun pasir, atau seperti Nabi Muhammad SAW yang dicoba dengan kemiskinan dunia dan permusuhan orang kafir. Ada waktu ujian. Semua itu adalah untuk mengangkat darjat mereka di sisi Allah. Jangan dihentikan hal itu merupakan kekejaman Allah terhadap mereka, seperti yang berlaku terhadap orang yang durhaka, kerana bagi mereka itu merupakan hukuman atas dosa-dosa mereka. Orang beriman ini dia lain. Orang beriman ini bila diuji, maknanya Allah sayang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, apa yang Allah nak dengan apa yang kita suka ada kadang-kadang berbeza. Tengok satu hadis sahih daripada Bukhari. Nabi kata, Allah kalau dia benci pada seseorang, agak-agak boleh. Yang kita fikir. Benci. Kalau Allah benci pada seseorang, apa dia? Kita rasa mutarabah tak? Allah Ta'ala kata, Nabi kata, Allah bila dia benci pada seseorang, Allah akan anugerahkan kepada dia dunia dan kesibukan kerana itu Allah benci. Different. Bagi kita kalau Allah marah, muntah darah tu. Sebab tu ada orang pergi Mekah kan, dia jahat ya Allah, jahatnya. Pergi Mekah tak kena apa-apa, buat statement sok khabar. Saya Alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku di Mekah. Ramai orang kata saya akan kena macam-macam. Jadi bila saya tak kena apa-apa, bermakna saya adalah yang benar. Dia kata dia benar. Kalau dia salah, mesti kena hukum kat Mekah masa dia pergi umrah. Dengan penuh kesombongan kata saya adalah benar, sebab tu saya tak kena apa-apa masa dulu Mekah. Sombong kan? Apa beza Abu Lahab? Kau pergi sekejap 2 minggu Abu Lahab tak nak situ. Tak kena apa-apa kan? Okey kan? Itu sebab Datuk Mahir kamu kata, kalau kau bodoh jangan cakap. Yang ada orang pun tak tahu kita bodoh kan? Bila cakap kan orang bodoh. Orang cakap bodoh marah. Dia cakap, ada ke begitu? Diam sudahlah tuan-tuan. Silam hari bulan orang yang diuji di Mekah lebih baik daripada orang yang tak kena apa-apa di Mekah. Kita tengok. Ada orang batuk, tuan-tuan batuk darah macam-macam kan. Kita nampak dia rugi kan. Di sisi Allah dia jauh lebih baik. Kerana apa? Dosanya selama ini Allah dah hukum masa kat dunia, di akhirat Allah tak akan hukum. Ni kita ada apa-apa okey dia balik masjid haram makan es krim, balik makan es krim. Es krim mesti punya orang Malaysia kan tu es krim penuh kaki limpur dekat kedai. Allah, makcik-makcik pula tu gigi tak ada lah. Kat Malaysia kan baru es krim kan, makan budak-budak kan, dia buka dia lebih budak-budak. Tapi memang es krim buka tu sedap. Sedap tu satu kan, panas tu satu kan. Jadi yang sedang lenang tak ada apa-apa itu wal-'iyazubillah, mungkin Allah Ta'ala kata aku nak biar dia tambah sombong lagi, di akhirat aku lipat gandakan balasan keadaan. Wal-'iyazubillah. Sebab tu ada orang tuan-tuan sekalian dekat nak pergi dah, pergi umrah dengan kita, dekat nak pergi dah. Telefon ustaz, minta maaf saya takut nak pergi. Esok nak lain.
Minta maaf Ustaz, saya rasa takutlah nak pergi. Kita faham. Saya ni banyak dosa, takut dengar cerita macam-macam. Muntah darah, tak jumpa Kaabah. Orang pusing Kaabah, dia pusing kedai. Itu tak payah banyak dosa. Pusing kedai tu hari-hari pusing. Jadi saya kata tak apa nak cakap kat telefon tengah malam, besok jumpa malam mana-mana bini hotel lain. Main bila nak bawa ke bini-bini aku main sekali. Esok pagi-pagi cari saya. Kan? Dia pun cerita lah. Akhirnya sebelum apa-apa dia cerita, saya tak tanya pun. Dia cerita apa dia buat. Mana nak cakap. Kata begini. Kenapa kamu nak minta? Kenapa saya tanya itu? Kan Nabi kata innamal a'malu dunya. Amalan kita ni bergantung pada. Kenapa nak? Itu sebenarnya. Saya nak minta ampun dengan Allah. Nak jadi tetamu Allah. Nah, sudah. Pergilah. Jangan mana. Tak boleh saya takut. Allah Ta'ala, kalau kamu niat nak jadi tetamu dia, takkan dia layan kamu dengan cara tak lain. Siapa yang pernah pergi ke Kaabah dengan niat yang baik dilayan cara tak baik oleh Allah siapa? Yang pernah dilayan cara tak baik ketika pergi ke Kaabah siapa dia? Abraham. Sebab apa Allah lingkupkan dia? Sebab dia nak utuhkan Kaabah. Maka sebagaimana Hamzah menerima kedatangan Umar di hari Sayyidina Umar nak masuk Islam, Hamzah menjadi pengawal pintu rumah Arqam Ibn Al-Arqam, tempat orang Islam berkumpul di Mekah. Tengok-tengok Umar memacu kuda yang berwarna merah, Audi tu, U7 lari. Lalu masuk ke dalam Hamzah. Dia kata Rasulullah, Umar datang dengan tombak di belakang, pedang di tepi, anak panah di bahu. Apa Nabi jawab? Tenang saja Nabi jawab. Nabi kata, kalau dia datang dengan cara baik, dia akan keluar dengan cara yang baik. Tapi kalau dia datang dengan cara yang tidak baik, dia takkan boleh keluar daripada rumah ini. Bila itu ucapan Nabi, semangat tu Hamzah. Keluar duduk depan, menjadi benteng pertama nak lawan Umar. Dan ternyata kan Nabi kata, kalau dia datang elok, dia akan keluar elok. Ternyata Umar itu datang nak masuk Islam kan. Maka akhirnya dia keluar dengan satu semangat baru kepada orang Islam, sehingga dia menjadi orang yang ke-40 berislam ketika itu, menyebabkan para sahabat di rumah Arqam itu bertakbir sehingga dengar sampai ke Baitullah. Jauh tu Bukit Safa tu kan, takbir tu dengar. Jadi sejarahnya. Jadi karena itu Nabi SAW itu kan diuji oleh Allah dengan benda macam itu. Maka jangan takutlah tuan-tuan. Dosa banyak mana, jangan sampai takut jadi tetamu Allah. Kita niat elok, Allah akan sambut kita dengan elok. Tapi kalau pergi dengan sombong, macam-macam cerita lah, tuan-tuan tak cerita lah. Benda buruk yang mengukah dengan cerita benda baik kita. Zaman akhir muka, alhamdulillah, semua senang, alhamdulillah. Eloklah kita pergi bila nak ini caranya. Oh, dia kata aku tobat tapi mana dulu. Buat apa cerita benda hulu-hulu? Kalau orang tu tak pergi umrah kerana cerita kita, tak pergi haji kerana cerita kita, takut depan Tuhan. Kenapa tak pergi? Pak Mat cerita takut saya, dia tak pergi sebab Pak Mat. Berdosa kau Pak Mat? Ya. Kita yang boleh-boleh Allah kata, itu kan, dia ada semangat nak pergi. Baik. Pasal ketiga, ada orang yang mengatakan bahawa sesungguhnya seluruh makhluk pasti akan mengalami tekanan-tekanan sakratul maut. Itu adalah benar, betul. Tetapi dalam hal ini ada perbedaan dan pertimbangan tertentu. Allah selaku satu-satunya zat yang tidak akan fana, berhak untuk memberikan rasa mati yang berbeza-beza di antara seluruh makhluk sesuai dengan kedudukan dan darjat mereka. Memang semua orang nak mati sakit. Cumanya
Allah mampu untuk nak membeza-bezakan sakitnya seorang itu berdepan dengan sakaratul maut. Bergantung pada apa? Pertama, bergantung kepada darjat. Bukan darjat yang dibagi pingat hari raja, hari umum sultan, bukan. Darjat di sisi Allah. Darjat itu. Derajat itu kan Allah beza-bezakan. Ya. Baik. Baik manusia maupun bukan manusia, dan sebahagian lagi makhluk tingkat atas yang selalu memperoleh keredaan Allah. Hatta malaikat pun akan mati berbeza-beza. Binatang pun sama. Apa yang binatang itu tak sakit kan? Kita tengok, kita tahu lah kita sembelih lah. Ini dah lah sembelih, heret, tuan-tuan sekalian, sampai tetangga bulu-bulu lembu tu. Pikul elok-elok lah. Saya tengok ada 3 tempat kan, orang suruh sembelih. Dia nak tumbang lembu tu satu. Ya, nak tumbang lembu tu satu. Dah tumbang, dia heret, tuan-tuan sekalian, habis bulu-bulu lembu ni. Allah, tuan-tuan sekalian, kenapa begitu sekali? Kita tak perasan. Cuba lembu tu boleh cakap, ayo mak, ayo pak, dia cakap tak sakit. Angkat elok-elok, kan di mana tumbang di situ sembelih, tak kan? Jangan diseret itu. Saya bimbang, seret-seret tercabut telinganya. Mana sah korban? Sebelum disembelih, kalau hilang satu anggotanya, tak boleh korban lagi. Tunggu telinga itu tumbuh lagi. Nah, kita tak tahu hukum tu kita. Jadi kita tahu kan. Semua pasti akan meneguk gelas kematian, sebagaimana firman Allah dalam suratul Ali Imran ayat 185 yang maksudnya setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Sebenarnya ramai kita terjemahkan setiap yang hidup itu mati. Tak, bukan itu terjemahan dia. Terjemahan dia, setiap yang hidup akan berdepan dengan kesakitan dan mati. Mati itu semua mati, tapinya kematian itu berbeza. Macam Nabi kata, setiap orang akan dihimpit oleh kubur. Semua kita. Ditanya oleh Aisyah, apakah kamu juga? Ya, aku pun sama kan. Dihimpit oleh kubur. Cuma himpitannya berbeza. Berbeza macam mana logiknya? Macam Nabi Ibrahim, orang lain kena bakar panas kan? Nabi Ibrahim kena bakar juga tak? Sejuk dia. Api juga dibakar. Tenang Nabi logik dengan orang kata iya tu. Macam mana tu? Cerita. Maka Nabi Ibrahim, orang lain dibakar hangus tu kan? Lumpur dia dibakar juga. Nabi Ibrahim dibakar juga kan? Tapi kunu barda wa salama. Allah berseru kepada api, jadilah dia sejuk dan selesa. Bukan sejuk saja, kalau sejuk pun kita tak tahan lah. Api itu sejuk ketak kita, kerak. Macam ke Antartika. Tapi Allah Ta'ala kata bardan wa salam. Wa salamat, dua sifat. Satunya sejuk, satunya selamat, bagi selesa dan Ibrahim. Jadi macam itu juga kita dalam kubur. Semua kena himpit, tapi ada yang himpitan menyeksakan dan ada yang himpitan penuh dengan kenikmatan. Macam kita kena himpit di lori sakit kan? Tapi himpit di bini kita apa yang besar, okey betul. Yang berbeza himpit dulu tu. Sama-sama lori itu usuk-usuk. Abu Hamid dalam kitabnya Kashful Ulumul Akhirah mengatakan Allah membahagi kematian itu di 3 alam. Kata Abu Hamid, Allah Allah membahagi mati itu kepada 3 alam. Yang ada di alam dunia pasti akan mati, yang ada di alam malakut pasti mati, dan yang ada di Jabarut pun pasti akan mati. Apa benda ni tuan-tuan sekalian? Malakut, Jabarut yang berbenda. Jabarut apa? Bukan mencabut. Pertama, alam dunia ni alam kita ni. Alam sana. Kita lah binatang apa sebagai pokok mana.
baru ni alam atas batu tu lagi. Betul. Ya. Yang pertama ialah Adam dan yang Adam. Yang pertama ialah Adam, berikut anak cucunya dan semua binatang. Yang keduanya malaikat dan jin, dan yang ketiganya malaikat-malaikat pilihan. Malaikat atas pada malaikat tu ada malaikat-malaikat pilihan, dia panggil dia baru. Nah, semua mati. Kan dalam bab yang kita sebelum ni kan, Allah Ta'ala kata jumpa satu kala mati semua. Allah tanya dengan malaikat maut, siapa yang masih belum mati? Kata malaikat maut tinggal 5. Jibril, Mikail, Israfil, Hamlatul Araj dan aku. Kata malaikat maut tinggal 5 ada mati. Allah Ta'ala kata matikan malaikat-malaikat lain. Mati semua kan? Siapa yang tinggal? Malaikat maut kata tinggal aku seorang. Lalu Allah Ta'ala kata cabut nyawa kau. Cabut nyawa kau sekarang. Cabut, dia menjerit malaikat maut. Maka dia tanya siapa yang tinggal? Tinggal maut. Malaikat tadi mati dah. Tinggal malaikat maut. Malaikat mati dah, tinggal maut. Lalu maut itu dijelmakan oleh Allah dengan kambing, lalu disembelih. Orang tanya kenapa kambing? Kenapa tak unta? Kenapa dijelmakan kambing? Agak-agak macam tu guru saya cerita. Kan Nabi sampai Madinah kan, orang berebut jemput dia nak tidur sini. Berebut orang Madinah nak raikan Nabi. Nabi pening, tak tahu nak pilih siapa. Lalu dia kata, di mana untaku berhenti, di situ aku akan bermalam. Tunggu, saya kata, kenapa Nabi membuat keputusan menyerahkan tempat tidurnya itu kepada unta? Kenapa dia tak pilih? Jadi kita budak-budak tak jawab kan? Tahu kerana nak beritahu bahawa tidur ni bukan benda yang utama. Nabi serah pada unta saja. Jadi siapa-siapa yang tidur, dia sama unta. Guru saya nak berkali dalam aku. Kita belum begini ada. Dia mengajak pelan, seorang tak dengar. Kita lenor. Nah, dia kata Nabi itu dia serah pada unta, nak gambarkan tidur ni bukan pada utama lah. Nah, biar unta sudah dah pilih. Jadi kalau kita lebih pada tidur, tuan-tuan, daripada unta. Jadi macam mana tu kambing tadi? Kenapa maut itu dijelmakan dengan kambing terus kan? Apa jawapannya tu? Ulama kata apa? Senang saja. Wallahu a'lam. Itu jawapannya. Tak berani ulama tak ulas. Wallahu a'lam. Jadi cakap itulah wallahu a'lam tu maknanya berhenti. Berhenti kita kat sini sudah. Nah, sambung pula. InsyaAllah sambung pada waktu dan ketika yang lain insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Dan kita sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau hindarilah kami dari hati yang tidak bersyauq, ilmu yang tidak bermanfaat, amalan yang tidak Kau angkat, dan doa yang tidak Kau terima, ya Arhamar Rahimin. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maksumah. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Kau rahmati, perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa suami-suami kami, ya Allah. Dosa isteri-isteri kami, ya Allah. Dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal.